semuanya ringkih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak orang ramai mengikuti dan memahami amanat membangun Malaysia Madani yang bakal disampaikan oleh beliau pada hari ini secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menerusi hantaran di laman Facebook, Perdana Menteri berkata ia sebagai usaha dan upaya untuk mencipta lonjakan baru buat negara. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat bertajuk Membangun Malaysia Madani pada pukul 11.30 pagi ini sebelum menyempurnakan montaj dan gimik pelancaran buku Membangun Negara Madani. Semua pelancong asing yang masuk ke negeri Sabah tidak lagi perlu menjalani ujian COVID-19 pra-kemasukan dan mengemukakan sijil vaksinasi bermula semalam. Mengulas selanjut, Timbalan Ketua Menteri II, Datuk Seri Dr. Joaquim Gonsalam berkata Jemaah Menteri Sabah membuat keputusan tersebut bagi menyeragamkan sepenuhnya prosedur kemasukan pelancong asing ke negeri Sabah dengan prosedur pada peringkat persekutuan. Akhir sekali, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor akan memberi tumpuan kepada penguatkuasaan di 23 kawasan yang dikenal pasti kerap berlaku kemalangan di negeri Selangor sepanjang operasi Tahun Baru Cina yang bermula semalam. Menurut pengarahnya, Datuk Khairul Kha Yahya, antara lokasi yang dikenal pasti kerap berlaku kemalangan termasuklah Lebuhraya Utara Selatan plus Lebuhraya Selat Kelang Utara, Lebuhraya Damansara Puchong LDP, Jalan Meru dan Jalan Bukit Kemuning. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 17 Januari 1983, upacara penyampaian surat cara pelantikan Hakim Besar Mahkamah Tinggi oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah yang di-Pertuan Agong kepada Yang Amat Arif Tan Sri Muhammad Saleh bin Abbas diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut setelah Yang Amat Arif Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah Ibni Almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Tan Sri Muhammad Saleh yang sebelum ini menjawat jawatan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan telah mendapat pendidikan dalam jurusan Undang-Undang di England pada tahun 1950. Beliau juga pernah menyandang tugas sebagai penggubal Undang-Undang Parlimen dari tahun 1965 hingga 1966 dan sebagai Peguam Cara Negara dari tahun 1969 hingga 1979. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Saksikan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena program Wacana Membangun Negara Madani pada 19 Januari 2023 hari Khamis pukul 11.30 pagi langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi Digital. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Allahumma anta
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda. Kita buka tirai untuk pertemuan Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh temankan untuk 3 jam pertemuan kita ini. Dan terima kasih Lut dan juga Pian yang dah pun temankan anda untuk 4 jam yang lalu. Penuh meriah dengan info ilmunya di Warna Pagi IKIM. Kita teruskan lagi untuk pendengaran kita untuk 3 jam ini. Okey. Seperti biasa, kita kembali lagi bersama edisi hari ini, hari Khamis 19 Januari 2023 bersamaan 26 Jamadil Akhir 1444 Hijriah. Moga baik-baik lagi kepada hari ini yang kita nak lalui. Okey. Dan kita doalah semoga setiap urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita, Allahumma yasir wa la tu'asir bil thammi bil khair. Semoga Allah berikan kelancaran sebaik-baiknya. Okey. Dan bila kita nak hidupkan laluan kita ini, kita pasti nak bawakan dengan ketenangan. Tenang itu datangnya daripada hati. Sebab itulah para asatiza berikan pesanan, selalulah minta 3 perkara dari orang lain, lebih-lebih lagi dari ibu ayah, suami, isteri, para alim ulama.
Guru-guru, keluarga dan sahabat handai nak minta apa? Mintalah nasihatnya, minta maafnya dan minta doanya. Semoga kehidupan kita akan sentiasa disenari dengan keberkatan, keredaan Allah di samping kita mendapat perhubungan yang baik dengan orang sekeliling kita. Baik, jom buka jerat untuk pertemuan kita di awal ini. Kita ada hiburan daripada Hijaz, lagunya Syair Khansa. Kekal di Radio IKIM. Alunan syair khansa, bangkit jiwa sang satria, terlafaz dan terluar dari kalbu mujahidah. Dikurniakan 4 putera, semua kau asuh menjadi insan perkasa, membela agama demi Allah dan Rasulnya, disuburi semangat wira dan di akhirnya syahid semua. Tangkas bertempur tak gentar musuh, semangat wira gagah dan teguh, syahid dirindu tersemat kuku, menanti waktu kan terlaksana, kau akan dipimpin ke pintu syurga oleh bidadari. Ketiga puteramu, hei sebagai syuhada, hei tiada kekesalan, hei tiada kegusaran, pada gugurnya putra keempat, kau meratapi pemergiannya yang mulia, kesedihan terpancar di wajahnya, mengalir air mata bila ditanya apakah sebabnya, kau jawab dengan tangisan hibah. Tiada lagi putra sang satria menjadi wira pejuang agama, berperang berjihad fisabilillah, semuanya telah syahid. Tangkas bertempur tak gentar musuh, semangat wira gagah dan teguh, syahid dirindu tersemat kuku, menanti waktu kan terlaksana, kau akan dipimpin ke pintu syurga oleh bidadari. Radio IKIM, platform pemasaran halal nombor 1 di Malaysia, menjemput para peiklan menghadiri seminar perniagaan
IKIM Platform Halal 2023 pada 30 dan 31 Januari 2023. IKIM Platform Halal 2023 menawarkan ruang iklan dengan harga serendah RM40 untuk anda. Pakej adalah terhad. Sertai seminar IKIM Platform Halal 2023 supaya produk anda lebih bersedia dalam menuju hub halal dunia. Untuk keterangan lanjut, hubungi 017-858-7765, 019-254-8434 atau 019-657-6127. Jumpa anda di IKIM Platform Halal 2023. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
ولا في السماء وهو السميع العليم. Kuala Terengganu 100.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Kembali lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan seperti biasa kita berada di jadual di setiap hari Khamis pagi. Kita ada rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media seperti biasa. Di platform untuk sama-sama kita berinteraksi dan boleh tonton secara langsung untuk kita nak mendengarkan perkongsian rancangan ini. Okey, kalau ada soalan juga anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 011290040004 dan juga soalan pertanyaan anda itu juga boleh letakkan di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey, terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia dalam talian pada minggu ini. Masya-Allah, masih lagi kita nak mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Masya Allah Ustaz. Kalau di mana sahaja berada tu Ustaz, kalau Ustaz mungkin berada dekat madrasah tu, kita rasa nak ambil lagi berkat kan Ustaz tempat itu. Kan pusat pendidikan di sana. Jadi harapnya semua baik-baik saja Ustaz. Sahabat-sahabat kita yang berada di sana Ustaz. Okey. Dan terima kasih Ustaz masih lagi sediakan ruang peluang untuk kita di IKIM nak teruskan lagi perbincangan menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dan masih lagi kita berada menerusi bab kita iaitu membincangkan tentang perkara-perkara haram dalam ihram. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak buka sedikit mukadimah Ustaz. Apa yang kita boleh buat persediaan hati jiwa kita Ustaz untuk mendengarkan rancangan pada siaran kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Terima kasih kepada Syafiq mengadakan program pada pagi ini dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu perbuatan dimulakan dengan niat di dalam hati. Secara umumnya begitulah yang berlaku. Dimulakan dengan keinginan, dengan niat di dalam hati, seterusnya ia mencetuskan perbuatan. Ia mencetuskan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Hanya saja bagi setiap orang dia akan memperolehi apa yang dia niatkan. Wa innama hanya saja untuk setiap orang apa yang dia niatkan. Walaupun kita lihat ada dua orang yang melakukan perbuatan yang sama. Segi rupanya, segi zahirnya sama, serupa. Tetapi orang yang pertama mendapat pahala, orang yang kedua tidak mendapat pahala. Orang yang pertama mendapat pahala besar dan orang yang kedua mendapat pahala sedikit. Sebab itu disebutkan bahawasanya berapa banyak amalan yang pada rupanya seperti amalan duniawi, pada rupanya, pada surahnya. Tetapi amalan itu diberi pahala, dianggap, dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan akhirat. Dan berapa banyak pula amalan yang pada rupanya itu adalah amalan akhirat. Tetapi di sisi Allah, amalan itu dianggap amalan duniawi, iaitu tidak mendapat pahala.
Oleh kerana itu, para leluhur kita daripada kalangan salafus salih amat menitik beratkan supaya kita membetulkan niat. Yang pertama, kita mencari niat. Yang kedua, dan kita memperbanyakkan niat. Kita betulkan niat kita, kita cari niat kita, dan kita memperbanyakkan niat kita. Amat rugilah kalau seseorang amalan akhirat pun, contohnya dia sembahyang, dia puasa, dia berzikir, itu amalan akhirat, dia tidak memperoleh pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya, kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun ada tugas juga. Apa yang kita boleh niatkan? Kalaulah seorang itu pergi kerja yang dia lakukan setiap hari, dia terpaksa menempuh jam, pergi jam, balik jam. Apa yang kita boleh lakukan untuk manfaat diri kita, iaitu kita betulkan niat kita. Bukan semata-mata bekerja itu untuk kita dapatkan wang, gaji di hujung bulan. Kalau orang yang berkeluarga, dia niatkan, dia keluar daripada kerjanya untuk mencari rezeki yang halal, untuk berusaha mendapatkan nafkah untuk anak dan isteri dia, maka dia akan mendapat pahala wajib. Bukan pahala sunat. Dia akan dapat pahala wajib kerana mencari nafkah, memberi nafkah untuk anak dan isteri wajib. Jadi kita niatkan. Pergi bekerja tu memang kita buat setiap hari. Yang kita tambah hanya niat saja. Niat. Kita keluar daripada rumah, niat untuk mencari rezeki yang halal, untuk memberi nafkah kepada anak dan isteri, maka bertembung dengan jam setiap hari itu tidak sia-sia, kerana ada juga pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Oleh kerana itu, hari demi hari kita belajar untuk membaiki niat kita, untuk meletakkan setiap perbuatan kita ni, kita nak cari apa niat yang saya boleh niatkan. Sehingga ada ulama yang dia ketika itu ada solat jenazah, tapi dia dilihat duduk, belum lagi berdiri untuk solat. Jadi orang tanya, kenapa duduk lagi? Kita semayang Jumaat, semayang jenazah. Dia kata, sebentar sehingga aku dapat apa niat yang aku akan niat untuk solat jenazah ni. Dia tidak akan melakukan apa-apa amal, melainkan dia tahu apakah niat yang boleh menyebabkan dia dapat pahala daripada amalan tersebut. Contohnya, dia pakai cermin mata. Apa niat memakai cermin mata? Apa niat membeli kenderaan baru? Apa niat membeli telefon? Kena ada niat. Contohnya, kita beli kenderaan, kita niatkan, kalau ada orang susah, saya akan hantar dia. Kalau ada orang memerlukan, saya akan bantu dia. Barulah pembelian kita pada kenderaan itu akan memperoleh pahala. Kalau kita hanya niatkan guna untuk kemewahan diri sendiri sahaja, maka itu hanya perkara mubah, tidak ada pahala padanya. Semoga Allah Ta'ala sentiasa ajar kita bagaimana seharusnya berniat dengan niat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Masya Allah. Jelas apa yang Ustaz berikan sebagai peringatan kepada kita kan. Kalau hari ini Ustaz kita nak pergi kerja sekalipun, ada tak kita cuba niat-niatkan awal lagi kan. Hari ini nak pergi kerja, nak buat apa, dah set-setkan, siap-siap dalam minda kita ni. Apa sebenarnya tanggungjawab dan juga peranan kita yang utama. Masya Allah. 3 perkara, betulkan niat, cari niat dan perbanyakkan niat. InsyaAllah semoga kita ambil panduan. Baik Ustaz, jom kita nak bukakan lagi sesi bicara kita, membincangkan perkara-perkara haram dalam ihram menerusi kitab rujukan kita iaitu Intisari Matan Al-Zubad. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, walamsa bisyahwati kullun yujibu takhyirahu ma baina syatin tu'tabu. Baik, maksudnya
serta menyentuh wanita dengan syahwat. Setiap pantang larang ihram menyebabkannya dikenakan dam takhir dan takdir, iaitu dengan menyembelih seekor kambing. Saya sambung lagi satu bait. Au asu'in thalathatin lisittati miskinin au sawmi thalathin bayyiti. Seterusnya terjemah. Ya, maksudnya atau 3 gantang untuk diberikan kepada 6 orang miskin, atau berpuasa selama 3 hari dengan niat yang dilakukan pada waktu malam. Di dalam bait syair yang sebelum ini, beberapa perkara larangan ihram kita telah pelajari. Saya bilang kembali, yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Makhit, berjahit, muhit, meliputi. Ini untuk lelaki. Yang kedua, menutup kepala untuk lelaki. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Yang keempat, meminyakkan bulu, iaitu rambut dan juga janggut. Yang seterusnya, bercukur, iaitu menghilangkan mana-mana bulu di bahagian tubuh kita daripada hujung kepala sehingga ke hujung kaki. Dan yang seterusnya, at-tib, iaitu memakai wangi-wangian, dan yang terakhir, memotong kuku. Kalau kita kira perkara-perkara larangan ihram yang kita telah pelajari dalam pelajaran sebelum ini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkara yang merupakan larangan ihram. Dan yang kita akan pelajari pada hari ini adalah yang ke-8, iaitu al-lamsa bisyahwah. Al-lamsa bisyahwah ni terjemahannya adalah al-lamsa, menyentuh, bisyahwah, dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat sebenarnya adalah contoh. Perkara yang lebih umum adalah melakukan muqaddimah jima'. Melakukan muqaddimah jima', contohnya sentuh. Jadi sebenarnya sentuh ini adalah salah satu daripada tajuk besar. Tajuk besar dia adalah melakukan perkara-perkara yang merupakan muqaddimah setubuh. Antaranya adalah sentuh. Termasuk juga yang dilarang, yang di bawah tajuk tadi adalah mencium. Mencium. Bercumbu-cumbu. Walhasilnya, apa sahaja yang dilakukan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang melibatkan sentuhan, seperti perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, dan sekiranya ia dilakukan, maka hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan. Dan hukumnya adalah haram itu adalah apabila dilakukan dengan syahwat. Apabila dilakukan dengan syahwat. Sekiranya ia berlaku tanpa syahwat, tidak menjadi haram. Contoh, ketika sedang berada dalam keadaan ihram, pasangan suami isteri berpegangan tangan. Itu kan sentuhan. Suami menyentuh kulit isterinya, isteri menyentuh kulit suaminya. Adakah dibenarkan berpegangan tangan suami isteri ketika berada dalam keadaan ihram? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Tetapi dengan syarat tanpa syahwat. Dengan syarat tanpa syahwat. Sekiranya bersama dengan syahwat, maka tidak dibenarkan. Oleh kerana itu, sebahagian pembimbing terus menasihatkan supaya
suami isteri itu tidak berpegangan tangan. Tidak berpegangan tangan, khawatir ataupun takut-takut mula-mula tanpa syahwat. Di hujungnya dengan syahwat. Maka lebih baik daripada awal tidak perlu lakukan. Itu kalau kita pernah mendengar bimbingan atau nasihat daripada sebahagian mutawif, mungkin sebahagian orang akan mempertikaikan, bukankah disebut dalam kitab larangan itu adalah apabila bersama dengan syahwat. Betul. Larangan itu adalah apabila bersama dengan syahwat, namun sebagai hati-hati supaya tak terlajak, maka dinasihatkan untuk tidak melakukannya. Yang dikatakan tidak dibenarkan itu ialah apabila tanpa lapik. Ada juga kita lihat pasangan suami isteri yang berada dalam keadaan ihram, kerana bersentuhan suami isteri itu kan membatalkan wudu. Kalau suami isteri berpegangan tangan ketika tawaf, sudah tentu tawaf itu tidak sah. Dan ketika berada dalam keadaan ihram, tidak dibenarkan memakai sarung tangan. Tak boleh. Perempuan pun tak boleh, lelaki pun tak boleh. Qafazain, perkara yang dilarang. Ya, apa helah yang dilakukan supaya dapat juga berpegangan tangan? Tujuannya bukan untuk romantik. Tujuannya dia nak jaga isteri dia daripada terlepas. Waktu orang ramai perlu dipegang misalnya. Maka antara helah yang dilakukan, dilapik dengan kain ihram. Maksud kain ihram yang dipakai lah tu. Kita letakkan tangan kita dan isteri memegang dalam keadaan ada halangan antara kulit dan kulit itu dengan kain. Maka kalau seperti itu, maka ia dibenarkan, tidak termasuk dalam larangan. Kemudian kata pengarang, kullun ni terjemahannya semua yang demikian itu. Semuanya maksudnya semua yang telah disebutkan. 8 kan tadi kita kira. Kesemuanya itu, iaitu 8 perkara itu yujibu, mewajibkan. Mewajibkan memilihnya orang yang ihram itu ma baina syatin, di antara kambing yang tu'tabu ni kambing yang disembelih. Antara pelajaran yang dia susah sikit nak ingat. Tidaklah susah, kalau kita bagi masa kita boleh ingat juga. Dalam bab larangan ihram ni adalah dam-dam ataupun fidyah yang perlu dibayar kalau kita langgar sesuatu larangan. Dia nak ingat tu kadang tak masuk, terlupa. Cuma saya boleh ringkaskan, dam-dam yang kita perlu bayar ataupun fidyah yang kita kena bayar kerana melakukan larangan ihram ni, dia ada pelbagai bentuk. Ada yang bersifat yang dipanggil takhir takdir. Dipanggil dam, at-takhir dan juga at-takdir. Apa maksud takhir? Seperti yang disebut dalam matan tadi. Takhir ni maksudnya memberi pilihan. At-takdir, ditetapkan. Jenis damnya itu ataupun jenis denda lah, mudah faham. Jenis dendanya itu adalah jenis orang yang perlu membayar denda itu boleh pilih. Dia tidak semestinya itu sahaja. Dia boleh pilih. Itu maksud takhir. Dia boleh pilih. Dan yang kedua, takdir. Pilihan itu telah ditetapkan. Berapa-berapa itu telah ditetapkan secara spesifik oleh syarak. Kalau melanggar larangan ihram yang 8 tadi, apa perlu dibayar, apa yang wajib dibayar oleh mereka yang melanggar itu, kata pengarang tadi apa? Iaitu kambing.
yang disembelih atau. Itu yang dimasukkan boleh pilih tu disebut atau. Bila sebut atau, maksudnya boleh pilih. Sama ada dia bayar seekor kambing ataupun dia bayar 3 gantang untuk 6 orang miskin. Maksudnya setiap seorang miskin dapat setengah gantang. Setengah. 3 bahagi kepada 6 orang. Maknanya setiap seorang itu dapat setengah gantang. Okey? Kemudian atau berpuasa selama 3 hari. Berpuasa selama 3 hari. Boleh pilih. Antara 3 ni, yang paling murah sekali, yang paling murah lah belanjanya adalah memberi 3 gantang kepada 6 orang miskin. Paling murah. Dikadarkan, satu cupak ni dikadarkan dengan 5 rial. Lebih kurang macam tu lah. 5 rial. Sebenarnya banyak juga tu 5 rial. Tapi biasanya begitulah yang jemaah bayar. Kalau satu gantang ni sama dengan 4 cupak. Kalau satu cupak 5 rial, maknanya satu gantang 5 kali 4, 20 rial. Okey? 20 rial. Kalau kita ambil satu gantang 20 rial, 3 gantang dia akan jadi 60 rial kan? 60 rial. 60 rial kalau diberikan kepada 6 orang miskin, maka maknanya setiap seorang miskin itu akan mendapat berapa? 60 bahagi 6 dapat 10 rial. Bagusnya kalau kita boleh bagi secara cupak. Secara gantang itu. Gantang itu kalau dekat Mekah tu dia bagi apa? Dia kena bagi apakah makanan ruji kat sana. Kat sana pun orang makan nasi kan. Bagi nasi. Dia beli beras 3 gantang. Beli beras 3 gantang. Kalau dekat Malaysia ni kita bayar zakat fitrah, 3 gantang beras ni, 1 gantang beras. 1 gantang beras yang kita bayar zakat fitrah tu 1 gantang beras lah. Kita lihat yang dikeluarkan 2.7 kilo. Atau ambillah genap 3 kilo. Kemaknanya kalau 3 gantang, kita beli beras berapa? 3 kilo kali 3. 3 kilo kali 3, 9 kilo. 9 itu bahagi pula kepada 6 orang miskin. Maka itulah bayaran yang dibayar. Tapi kok mana pun dia kosnya murah. Tadi kita kira sampai 60 rial je. Seekor kambing RM200, RM300, RM400. Ikut kita nak kambing kualiti yang mana satu. Jadi kita nak bayar yang murah ke kita nak bayar yang banyak? Kambing dekat Mekah ni 300 rial pun boleh dapat. Tapi kurus. Kalau kita dapat yang ni, kita beli, Masya Allah. Itulah pembayarannya. Okey, itu dia. Jelas di situ bagaimana berlaku situasi tersebut, apa perlu dibuat dan dam-dam yang dah dikenakan, kita faham di situ. Baik, kita nak berehat seketika Ustaz dan juga rakan-rakan pendengar, sahabat penonton di media sosial Radio IKIM. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk terus kita bincangkan dalam tajuk kita iaitu perkara haram dalam ihram. Teruskan berada di platform media sosial dan kembali selepas ini kekal di Radio IKIM. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi cukup terkenal dengan nama gelarannya Imam Malik. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijrah bersamaan dengan tahun 711 Masihi, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umayyah. Sepanjang hidupnya, Imam Malik terkenal dengan kecerdasan akal fikirannya yang tinggi sehinggakan mampu menghafaz Al-Quran
dalam usia yang masih muda. Beliau juga terkenal dengan sifat mulia, bersopan santun, seorang ulama yang luas ilmunya, hartawan, dermawan dan pernah memegang jawatan mufti besar di Madinah. Ada riwayat yang menyebut Imam Malik pernah belajar daripada 900 orang guru. Sebahagian daripadanya terdiri daripada ulama tabi'in. Imam Malik merupakan seorang yang pakar dalam bidang ilmu hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam menyelidik sanad dan perawi hadis untuk memastikan kesahihannya. Beliau juga menganalisa hadis-hadis tersebut untuk merumus hukum-hukum agama. Kerana kemasyhuran Imam Malik dalam bidang ilmu hadis, ramai ulama dari luar Madinah datang untuk mendapatkan ilmu daripada beliau. Menurut satu riwayat, Imam Malik telah menghabiskan umurnya selama 40 tahun untuk menghimpunkan dan menapis hadis-hadis yang diterima daripada gurunya. Beliau telah menghafaz sebanyak 100,000 buah hadis. Walau bagaimanapun, tidak semua hadis-hadis tersebut diterima untuk dijadikan sumber hukum. Setelah ditapis, hanya 10,000 buah hadis saja yang diakui sah daripada 10,000 buah hadis yang telah disiasat dan dipadankan dengan Al-Quran. Akhirnya, hanya 5,000 buah hadis sahaja yang benar-benar diterima sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis-hadis tersebut disusun dalam kitab Al-Muwatta, iaitu kitab peninggalan terbesar Imam Malik yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam. Imam Malik yang juga dikenali sebagai pengasas mazhab Maliki telah meninggal dunia pada 10 Rabiul Awal 179 Hijrah bersamaan 798 Masihi ketika berusia 86 tahun. Beliau meninggalkan 3 orang putra dan seorang putri. Beliau meninggalkan jasa yang amat besar terhadap dunia Islam. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Khamis. 10 malam hingga 12:30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kembali lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk temankan anda menerusi Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di Facebook dan juga di YouTube IKIM sedang kita berserak langsung di situ. Anda boleh sama-sama sertai kita dan like, komen, share banyak-banyak kan, sebab kita boleh sebar-sebarkan lagi manfaat bicara kita pada pagi ini. Dan kita nak bincang dalam tajuk kita perkara haram dalam ihram. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Ustaz, silakan untuk bicara selanjutnya. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di hujung bait syair yang kita bacakan sebelum ini ada disebut perkataan bayyiti. Bayyiti ini membawa maksud bermalam. Apa maksudnya? Maksudnya puasa 3 hari yang kamu wajib lakukan kerana membayar dam. Larangan-larangan ihram 8 yang telah disebutkan sebelum ini. Puasa itu hendaklah dilakukan niatnya pada waktu malam. Tabi'itun niyah maksudnya. Hendaklah niatnya itu pada waktu malam. Kita dah pernah belajar sebelum ini, semua puasa wajib. Semua puasa wajib diniatkan pada waktu malam. Puasa-puasa sunat sahaja yang dibenarkan kita niat lepas subuh sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Adapun puasa-puasa wajib, seperti apa puasa wajib ni? Puasa fardu bulan Ramadan puasa wajib, puasa qadha puasa wajib, puasa nazar, puasa kafarah,
dan termasuklah juga apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu puasa kerana melunaskan kewajipan membayar dam. Puasa kerana melunaskan kewajipan membayar dam. Niatnya itu hendaklah dilakukan pada waktu malam. Itu maksud bayyiti. Kemudian pengarang menyebut lagi wa amda wat'in li tamami haqiqa ma'al fasadi wal qada mudayyaqa. Terjemahannya, Ustaz, terjemahannya, jika persetubuhan berlaku dengan sengaja, maka hendaklah menyempurnakan nusuknya, tetapi nusuknya tidak sah dan wajib diqada dengan segera pada tahun hadapan. Larangan ihram yang seterusnya adalah amda wat'in. Amda wat'in ni maksudnya adalah sengaja bersetubuh ataupun sengaja berjima. Kalau dibilang bersama dengan yang sebelum ini, perkara ini menjadi yang ke-9. Yang ke-9 daripada larangan ihram, iaitu jima dengan sengaja. Apa maksud jima dengan sengaja? Dia lakukan itu dalam keadaan dia sedar, dia ingat yang dia berada dalam keadaan ihram, dan dia lakukan itu dalam keadaan dia tahu bahawasanya orang yang berada dalam keadaan ihram tidak boleh berjima, dan dia lakukan itu bukan kerana terpaksa, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apabila al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji mempunyai bulan-bulan yang tertentu. Sesiapa yang telah berniat di dalam bulan itu, Quran kata, maka fala rafatha. Setengah ulama mentafsirkan rafatha itu sebagai jima. Maka janganlah dia berjima, janganlah dia melakukan dosa, dan janganlah dia berdebat, bergaduh ketika berada di dalam keadaan ihram. Maka yang ke-9 daripada larangan ihram adalah berjima dengan sengaja, seperti yang saya telah tafsirkan tadi. Kemudian apabila seseorang itu dia telah terlanjur, lalu dia telah melakukan jima ketika dia berada dalam keadaan ihram, apa yang dia perlu lakukan? Itu soalan dia. Apa yang dia perlu lakukan sekarang? Adakah kita kata, oleh kerana dia telah melakukan larangan ini, maka hajinya batal, ataupun umrah dia batal? Kalau kita punya semayang batal, kita tahu nak buat apa, betul tak? Semayang batal, dia terbuang angin, dia pergi ambil wuduk. Dia ambil wuduk, kemudian ulang balik semayang, solat balik. Tetapi haji dan umrah dia bukan macam tu. Dia tak boleh nak mula balik. Dia bukan begitu. Maka apa yang sepatutnya dilakukan? Kita tengok. Kalau seorang itu dia sedang berada dalam keadaan ihram, dia ada dua keadaan. Satu, dia sedang melakukan umrah. Yang kedua, dia sedang melakukan haji. Kalau seseorang itu dia sedang melakukan umrah dan belum lagi selesai tahallul dan berlakunya perbuatan ini, maka umrah dia batal. Umrah dia batal. Umrah dia fasid, rosak. Kalau dia berada dalam keadaan haji, kita tengok bila perbuatan ini berlaku. Kalau dia berlaku sebelum dia tahallul awal, kerana haji ini dia ada dua tahallul. Yang tahallul awal, tahallul sani. Kalau jima berlaku sebelum daripada tahallul awal,
sebelum daripada tahallul awal, maka hajinya fasid, hajinya rosak. Kalau jima berlaku selepas tahallul awal, sebelum tahallul yang kedua, maka hajinya tidak rosak. Haji akan rosak apabila jima berlaku sebelum tahallul awal. Kalau berlaku di antara tahallul awal dan tahallul sani, maka ia tidak merosakkan haji. Dan apabila hajinya telah rosak, dia nak kena buat apa? Soalan tu belum jawab lagi. Dia nak perlu buat apa? Adakah dia buka pakaian ihram je, terus pakai baju yang berjahit? Bukan. Dia perlu teruskan juga amalan umrah dia. Dia kena teruskan juga. Contohnya apa? Dia belum lagi tawaf. Dia perlu teruskan tawaf. Dia belum lagi sa'i. Dia kena teruskan sa'i. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang tadi. Apa tadi? Litamami haqiqah. Litamami haqiqah, hendaklah mentahqiqkan, melakukan sehingga habis. Hendaklah melakukan sehingga habis. Walaupun dia buat sampai habis, tetap haji tahun itu tak kira. Umrah yang dia buat itu tak kira. Untuk kenapa dia kena habiskan? Dia kena habiskan kerana Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wajib bagi kamu untuk sempurnakan, untuk habiskan haji dan umrah yang kamu dah niatkan. Jadi maknanya walaupun kamu buat itu dalam keadaan rosak, kamu kena habiskan juga. Cuma denda dia apa? Denda dia tetap kena qada. Tetap kena qada. Walaupun buat sampai habis, denda dia pertama kena buat sampai habis. Itu denda. Denda dia yang kedua, dia tetap kena qada. Kalau haji, dia perlu qada pada tahun hadapan. Kalau umrah, maka dia kena bubuh dalam nota dia, dia ada satu umrah yang perlu diqada kerana kecuaian tadi. Itu yang disebut dalam kitab ini wal qada mudayyaqa, dan dia perlu melakukan qada. Itu secara ringkas berkaitan dengan apa yang sepatutnya dilakukan oleh mereka yang telah terlanjur melakukan jima' ketika berada dalam keadaan ihram. Dan akan datang disebutkan lagi apa fidyahnya yang perlu ditambah bersama dengan apa yang telah disebutkan tadi. Alhamdulillah Ustaz, itu dia kita dapat di situ info makluman. Dah pun ingat, kalau masih lagi kita rasa ingat lupa, insyaAllah boleh sama-sama kita refresh lagi apa yang perlu kita buat dan apa yang perlu kita semat-sematkan supaya ibadah kita akan lebih sempurna apabila kita buat pelaksanaan ibadah umrah haji nanti, insyaAllah. Baik Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan. Apa pesan-pesan akhir kita Ustaz menerusi perbincangan kita? Silakan Ustaz. Kita telah membincangkan tentang denda yang perlu dibayar kerana kita melanggar larangan ihram, dan pembayaran denda itu sebenarnya dari satu segi dia adalah merupakan hukuman lah. Bila hukuman ni berat, dari satu segi yang lain hukuman ni adalah rahmat. Hukuman adalah rahmat. Apa maksud dia? Maksud dia, apabila kita buat salah, kita masih lagi boleh bayar denda. Itu bukan ke rahmat? Kita biasa dengarkan hukuman. Ada hukuman yang disebut penjara mandatori. Kalaulah hukuman itu ada berbentuk penjara atau denda, atau kedua-duanya sekali, bukankah denda itu merupakan rahmat?
Kalaulah hukumannya itu hanya penjara mandatori, maka dia tak ada pilihan lain. Dia perlu dimasukkan ke dalam penjara. Begitulah perumpamaannya. Bila ada kesalahan-kesalahan kita kat dunia ni, kita boleh bayar denda. Maka itu rahmat. Kalau tak ada denda, apa maksudnya? Tak ada denda maksudnya kamu mandatori kena bakar kat neraka. Bukankah itu suatu perkara yang berat? Sebab itu bila seseorang perlu membayar dam, perlu membayar fidyah atas kesalahannya sendiri, dia perlu